Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, selamat datang kembali ke YouTube channel Teacher Ijan. Okay, dan kali ini kita akan sambung standard pembelajaran yang terakhir untuk topik 6.1, iaitu topik persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okay, standard pembelajaran hari ini iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okay, yang ini dia lebih kepada soalan kebat, yang memerlukan kamu untuk berfikir. Okay, kita tengok contoh satu soalan. Selepas 10 tahun, umur Jalil akan menjadi 3 kali umurnya sekarang. Berapakah umur Jalil? Okay, pertama kamu perlu memahami masalah. Okay, dia bagi sana selepas 10 tahun, umur Jalil adalah 3 kali umurnya sekarang. Okay. Jadi yang kedua, kita rancang apa yang kita perlu buat. Okay, bila merancang, pertama kali, kamu perlu mengenal pasti apa pemboleh ubah yang terlibat di dalam situasi ini. Okay, pemboleh ubah itu maksudnya yang kita tidak tahu. Okay, yang kita tidak tahu adalah umur Jalil. Okay, umur Jalil sekarang. Jadi, kita katakan umur Jalil sekarang adalah X tahun. Okay, ini dia kita punya pemboleh ubah sekarang lah, X. Kemudian, selepas 10 tahun, umur Jalil menjadi 3 kali umurnya sekarang. Jadi, maksudnya 3 kali X. 3X. Okay, maksudnya umur Jalil sekarang X. Kalau tambah dengan 10 tahun, dia akan jadi 3X. Okay. Jadi, semasa merancang strategi tadi, pertama kita mengenal pasti pemboleh ubah. Okay. Yang kedua, kita bentuk persamaan. Okay. Yang ini kita sudah bentuk persamaan dia. X tambah 10 sama dengan 3X. Maksudnya umur Jalil tambah 10 tahun bersamaan dengan 3X. Okey, yang ketiga kita menyelesaikan persamaan linear. X tambah 10 sama dengan 3X. Okey, tadi yang rakaman yang sebelum ni sudah cikgu sudah terangkan macam mana menyelesaikan persamaan linear. Jadi X tambah 10. Okey, yang di sini kita tolak X. Kita tolak X supaya X tolak X jadi sifar. Jadi tinggal 10. Yang sini 3X tolak X dia jadi 2X. Jadi cuma ada satu bahagian sahaja yang ada X. Kita tidak mau ada kedua-dua belah ada X. Jadi mesti kasih hilang satu X. Okay? Kita hilangkanlah yang macam ni. Kita pilih sebelah kiri ni untuk hilangkan X. Sebab sini ada X saja kan. Jadi tolak X. Jadi 3X tolak X jadi 2X. Kemudian macam mana kita hilang 2? Kita bahagi dengan 2. Okey, jadi kita dapat sini sebelah kiri dapat 5, sebelah kanan dia X. X sama dengan 5. Okey, 5 sama dengan X. Ini sama juga. Kamu boleh kasih terbalik. X sama dengan 5. Okey, sama sahaja. Ini X lah. Pelik kita. Okey, jadi maksudnya umur Jalil adalah 5 tahun. Okey. Okey, kita tengok contoh kedua. Okey, dalam satu ujian sejarah, Eli memperoleh 16 markah lebih daripada Mika. Manakala markah Nabil adalah 2 kali markah Mika. Sekiranya jumlah markah ketiga-tiga orang murid itu ialah 180. Berapakah markah Eli? Okey, fahami soalan? Okey, mula-mula mesti mengenal pasti pemboleh ubah. Okey, banyak yang kita tidak tahu sini. Jadi, kita katakan markah Mika tu adalah X. Okey? Jadi, apabila markah Mika X, maka markah Eli adalah 16 tambah X. Sebab sini dia beritahu Eli memperoleh 16 markah lebih daripada Mika.
Kalau lebih maksud dia tambahlah. 16 markah lebih dari Mika. Mika markah dia X. Jadi Eli 16 markah lebih dari Mika. Jadi 16 tambah X. Kemudian markah Nabil adalah 2 kali markah Mika. Markah Mika X. Jadi Nabil adalah 2X. Kalau dia cakap 2 kali markah Mika. Oke, dan seterusnya dia bagi tahu sini jumlah markah ketiga-tiga orang murid itu ialah 180. Oke. Jadi X markah Mika tambah dengan markah Eli 16 tambah X tambah dengan markah Nabil 2X, dia mesti 180. Oke, ini adalah maklumat yang kita dapat daripada soalan. Jadi yang seterusnya kita akan menyelesaikan persamaan. Oke, ini X tambah 16 tambah X tambah 2X. Oke, ini kita tambahkan semua sebutan serupa. X tambah 2X dia jadi 4X tambah 16 sama dengan 180. Kemudian 16 ni cikgu tolak dengan 16, tolak 16. Okey. Dan 180 pun tolak dengan 16. Okey, supaya dia hilang. Jadi tambah 16 tolak 16 jadi sifar. Sini tidak sudah 16. Kemudian 180 tolak 16 dia jadi 164. Terus tu macam mana kita cari hilangkan 4? Kita bahagi dengan 4. Yang sebelah pun kita bahagi dengan 4. Jadi potong tinggal X. Yang ini pula kita bahagi, kita dapat 41. Okey, ingat ini ya yang pembelajaran yang sebelumnya ni. Cikgu sudah tunjuk kenapa dia bagi 4, okey, supaya dia jadi X. Okey, bila kita dapat X sama dengan 41, X ni adalah markah Mika. Jadi bolehlah kita cari markah Eli. Maka markah Eli 16 tambah X 16 tambah 41, markah Eli adalah 57. Okey? Okey, cikgu harap kamu boleh faham. Dan boleh komen di ruangan komen sekiranya tidak faham. Dan cikgu akan cuba untuk balas secepat yang mungkin. Okey? Jadi, untuk seterusnya kamu jawab latih diri 6.1D di dalam buku teks kamu. Dan kita sudah habis topik 6.1. Okey, nanti kita akan sambung untuk topik yang kedua 6.2, iaitu persamaan linear di dalam dua pemboleh ubah. Okey, cukup setakat ini. Terima kasih kerana sudi mendengar PDP online teacher Izan kali ini, dan semoga kita semua akan sentiasa sihat. Okey, jaga diri, stay safe, stay hope, and jangan malas-malas, okey, buat latihan di rumah. Thank you.